Kerajaan tak jatuh kalau Perdana Menteri letak jawatan. Baik, saya rasa kita ambil soalan yang pertama dulu. Daripada Orange berprinsip daripada Facebook. YB Khalid, saya rasa PH dijatuhkan sendiri oleh PM7. Hasrat dia nak jadi PM8 kerajaan baru. Apakah YB masih percaya kepada PM7? Saya benda ni pun saya nak kena jelaskan. Betul PM7 dia letak jawatan, tetapi kerajaan tak jatuh kalau Perdana Menteri letak jawatan. Kerajaan tak jatuh. Kalau kita PH masih ada jumlah ahli parlimen, kerusi dan sebagainya, maka kerajaan tak jatuh. Yang menjatuhkan kerajaan adalah Azmin dan Muhyiddin Yassin. Ni kita kena faham. Kerana kita ada, kalau tak silap saya, pada ketika itu dalam 131 kursi ahli parlimen, dan mereka bawa keluar. Mereka bawa lari dalam 24. 11 bagi pihak Azmin, yang lain oleh pihak Muhyiddin Yassin, bersama dengan beberapa MP-MP yang bebas lah. Lalu ini yang menghasilkan keadaan di mana kita hanya tinggal dengan 107. Termasuk Tun. Tun tak lari. Ni kita kena akui juga. Yang kita ada 107 tu termasuk Tun. Perancangan PPBM Azmin dengan Muhyiddin, seperti mana yang kita dengar dalam audionya, ialah Tun jangan letak jawatan. Tun beralih bersama dengan mereka. Itu perancangan mereka. Dan kalau begitu, maka mereka akan ada majoriti yang lebih. Tetapi Tun tak ikut. Tun lawan. Dia tak nak ikut bersama. Pasal kalau dia tak letak jawatan, dia beralih bersama sahaja, maka apa yang akan berlaku ialah rombakan kabinet semata-mata. Dan kita akan terkeluar. Tun kekal sebagai Perdana Menteri, tapi Tun tak nak bersekongkol dengan mereka. Dan mungkin, saya tak tahu, mungkin Tun pun dia sedar bahawa majoriti dah tak ada. So dia letak jawatan. Tapi yang malangnya, silapnya, ialah dia tak berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Dan ini pun mungkin atas sebab suasana selepas malam hari Jumaat, malam Sabtu, mesyuarat Majlis Presiden, yang mana dia sendiri melihat bahawa DAP, Amanah dan PKR yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu bersungguh-sungguh untuk meminta dia untuk dia lepaskan jawatan dan sebagainya. Lalu dia rasa bahawa dia tinggal seorang lah. Maknanya parti dia pun dah keluar, Azmin pun dah keluar, orang yang sokong dia untuk nak carry on terus sampai habis penggal dan sebagainya pun semua dah keluar. Lalu dia tinggal seorang. Lalu orang pun duk desak dia letak jawatan. Lalu dalam keadaan yang kecewa dengan penyokong dia yang telah meninggalkannya, tertekan dengan desakan letak jawatan itu, maka dia letak jawatan tanpa dia berbincang. Kesilapan dia ialah dia tak bincang dengan kita bila dia letak jawatan itu. Tetapi kita kena akui, ni fakta. Ini bukan soal orang kata saya nak bela Tun ke siapa ke, dia bukan. Ini fakta. Faktanya ialah Perdana Menteri letak jawatan tak bererti kerajaan itu jatuh. Dalam sejarah BN pun ada banyak kali Perdana Menteri ada yang meninggal, ada yang letak jawatan. Kerajaan tu tak utuh. Kerajaan dia kekal. Kerana apa? Kerana anggota partinya tak lompat. Lalu kalau dia sebelum itu dia ada 131 kursi, Perdana Menteri letak jawatan, masih lagi 131 kursi, boleh duduk bincang, okey, siapa nak ganti. Tapi kalau dah 131 kursi, tinggal 107, kalau Tun tak letak jawatan pun memang kerajaan jatuh. Itu hakikatnya. Tapi malangnya Tun letak jawatan, dan kenapa dia letak jawatan ialah kerana dia nak mengikut apa yang dia telah jelaskan. Dia cuba nak datang balik untuk nak dapatkan mandat baru atas sokongan yang ditunjukkan oleh PAS, oleh UMNO, oleh PH terhadap dia. Dan bagi kita, walaupun kita
rasa asalnya memang kita nak sokong dia, tetapi dia telah membuat satu sikap macam dia nak cuba dapatkan satu kerajaan perpaduan yang kita tak setuju, dan oleh kerana itu kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, tapi malangnya tak cukup. Dan berlakulah undian kedua. Pada undian kedua kita telah runding balik dengan Tun, dan Tun telah bersetuju status quo dan telah mendapat sebahagian daripada MP-MP yang independen untuk patah balik. Tapi akhirnya Muhyiddin telah memberikan maklumat yang palsu, mendakwa bahawa Tun sokong dia, Mazli Malik sokong dia, dan akhirnya Agong atas maklumat yang diberikan itu maka telah menerima Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. So kita kena faham dengan jelas bahawa kerajaan jatuh oleh kerana pengkhianat, iaitu Muhyiddin Yassin dengan Azmin, dan bukan kerana Tun yang meletak jawatan tu memudahkan, tetapi bukan punca. Itu bukan faktor utama. Kalau Tun letak jawatan tapi kita masih ada majoriti, kita masih kekal kerajaan. Tapi oleh kerana mereka dah lari dan mereka yang khianat, maka itulah yang menjadi masalah. Okey. So sekarang ni hasrat dia nak jadi PM8 kerajaan baru dah tak jadi. Dia dah PM sekarang ni PM8 adalah Muhyiddin. Apakah YB masih percaya kepada PM7? Saya rasa di soal percaya tak percaya itu lain cerita. Yang penting ialah kita nak bersama. Dan kita nak manfaatkan. Kerana kita kata kita ada 107 itu adalah termasuk dia. Kalau kita nak tolak dia, maka dia dengan pengikut dia adalah 15, termasuk warisan. So daripada 107 maka kita akan tinggal hanya 92 asalnya, tapi bila kita tolak juga yang keluar daripada PKR dan masuk bersama dengan Muhyiddin, maka sekarang ni kita akan tinggal hanya 91. So kalau kita dah kata kita ada 107, ni pendirian Majlis Presiden, kita kukuhkan PH dan kita kukuhkan PH++, supaya kita nak cuba dapat jumlah yang mencukupi supaya kita boleh dapat balik kerajaan. Baik. Itu bukan soal percaya tak percaya. Kerana soal sekarang ni ialah kerjasama untuk menentukan bahawa kita dapat balik kerajaan.